وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Ayat 40 surah Al-An'am. Katakanlah, yakni wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepada kamu semua, atau hari kiamat sampai kepada kamu semua, adakah kamu akan menyeru kepada Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Ayat 40 menyatakan, kalau Allah timpakan siksaan atau Allah datangkan hari kiamat, apakah kamu boleh berdoa, kamu nak minta kepada selain Allah?
Jawapan dia ayat 41, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Dan bahkan sesungguhnya tidak hanya kepadanya kamu meminta pertolongan, hanya kepada Allah sahaja yang kamu boleh minta tolong. Lalu dia hilangkan bahaya yang kamu pohonkan, hilangkan apa sahaja bahaya yang kamu pohonkan kepadanya, yang kamu doa kepadanya, jika ia berkehendak, dan kamu tinggalkan, kamu lupakan apa yang kamu sekutukan dengan Allah Ta'ala. Jadi ayat 40 cerita kalau Allah Ta'ala buat mai azab malapetaka atau buat mai kiamat, apakah kamu boleh minta selain kepada Allah? Ayat 41 kata bahkan hanya kepada Allah kamu minta. Bila kamu berdoa, Dia sahaja yang mampu menghilangkan malapetaka bahaya itu, apa yang kamu minta itu, jika Ia kehendak. Kalau Allah nak makbulkan apa kamu minta, Dia bagi. Kalau Dia tak mau bagi pun hak Dia. Wa tansawna ma tusyrikun, kamu akan lupakan, tinggalkan apa yang kamu sekutukan apabila kamu berdoa untuk menghilangkan siksaan, kemudaratan atau kesusahan, siksa pada hari kiamat. Walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Ayat 42 menyatakan, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan, yakni rasul-rasul, kepada umat-umat sebelum engkau. فأخذناهم بالبأساء والضراء, kemudian kami timpakan kepada mereka dengan kemelaratan dan kesengsaraan. La'allahum yatadarra'un, agar mereka memohon dengan rendah hati kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ni cerita dulu-dulu, orang dulu-dulu ni dah ditimpa kesusahan. Hikmah daripada Allah timpakan kesusahan, kemudaratan itu supaya manusia sedar dia ada Tuhan, dan dia berdoa dan merintih dengan rendah diri, minta Allah hentikan dan hindarkan kemudaratan dan kesiksaan itu daripada menimpa diri mereka. Ayat ni ajak kat kita macam kita doa adalah Allah datangkan masalah demi masalah dalam hidup hari-hari, supaya kita jadi orang yang yatadarra'un, orang yang meminta sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Dan doa kita minta hari-hari, minta Allah hentikan corona, hilangkan ujian yang kita hadapi bersama. Bila Allah Ta'ala nak bagi, itu kerja Dia, ikut suka Dia. Kerja kita minta setiap hari. Kerja kita doa siang malam. Nak menghilangkan masalah yang kita hadapi, nak kembali hidup macam biasa, macam setahun 2 tahun lepas, tak ada corona, yang tu terpulang kepada kehendak Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Allah boleh menghilangkan apa yang kamu minta hilang itu jika Ia kehendak. Baik itu kata ulama, kerja kita berdoa, minta Allah selesaikan. Nak selesai bila tu kerja Dia, bukan kerja kita.
Waktu mana dia nak makbul, waktu mana dia nak selesai, ikut suka dia. Kerja kita siang malam berdoa. Kalau kita susah, kita doa bagi senang. Kalau kita fakir, kita doa bagi murah rezeki. Dia nak bagi murah rezeki bila? Hari ni ke esok kan, 10 tahun lagi ke? Atau dia nak bagi dalam syurga besok? Ikut suka dia. Kerja kita berdoa. Hari tu kita baca doa dah, baca hadis dah. Apabila Allah kasih seorang hamba, Allah timpakan ujian, hadis Imam Ibn Abi Dunya. Dan setiap kali kamu berdoa, Allah pasti berikan apa yang kamu minta. Cara beri itu dua, imma an uajjilah wa imma an addakhirahu laka. Sama ada aku bagi segera atau aku simpan bagi lepas pada tu. Bagi segera, minta Allah dapatlah, minta hari ni dapat hari ni. Simpan bagi lepas tu, mungkin bagi esok, mungkin bagi minggu depan, mungkin bagi sebulan lagi, mungkin bagi 10 tahun lagi, mungkin bagi dalam syurga besok. Tang minta, kena syarat dia, mesti Allah bagi apa kita minta. Mesti makbul. Maka kita tak susah hati dengan doa yang kita baca hari-hari tak nampak makbul lagi lah. Ada orang dulu, Nabi dulu berdoa, ada kata riwayat kata 40 tahun baru makbul. Nabi Zakaria minta anak, lama baru dapat Nabi Yahya. La Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa minta dapat anak, lama baru Allah makbul. Nabi Ayub alaihissalam bila sakit, setahun dua dia sakit, orang kata doa lebih lega lala tu. Dia kata hak sihat banyak tahun dah. Kita kalau umur kita 60, hak kita sihat, hak kita tak hadapi corona dah 58 tahun, baru kena corona 2 tahun. Kalau umur kita 50, hak tak kena corona 48, baru kena corona 2 tahun. Hak sihat sejahtera lama dah kita dapat. Dan kita jumpa dalam ayat ini, ada orang masa susah minta pada Allah, bila Allah bagi senang, dia lupa. Ada orang lagu tu dalam surah apa lagu tu? Surah Yunus ayat 12. Surah Yunus ni selepas surah Taubah. Surah Yunus juzuk yang ke-11 ayat ke-12. Ada masa saya mengaji dulu, pergi ziarah seorang ulama qiraat di Mesir. Nama dia almarhum Syekh Ibrahim Atwah rahimahullah. Dia kalau kitab qiraat di Maktabah Mustafa Halabi itu dia tahqiq, dan dia juga tahqiq Sunan Tirmizi. Nama dia ada di beberapa kitab. Dia timbalan ketua ulama qiraat di Mesir zaman dia. Saya tanya dia tentang Quran ni, baca macam mana? Dia kata, amalan aku semenjak muda sampai tua ni, aku beramal dengan istilah fami bisyauqin, fa mim ya, ba shin waw, qaf nun, fami bisyauqin. Fami itu maksudnya mulut saya. Fam mana mulut, ya tu mana saya. Fami mulut saya. Bisyauqin rindu. Bi makna dengan, syauqin rindu. Mulut saya dengan rasa rindu. Apa makna mulut saya dengan rasa rindu? Maksudnya mulut saya ni rindu baca Quran. Bila mulut dia rindu baca Quran, dia suka baca banyak daripada orang lain.
Macam mana yang dia kata dia baca banyak? Kerana dia mengamalkan istilah fami bi syauqin. Apa makna fami bi syauqin? Mulut saya rindu. Fa tu apa maksud? Fa tu Fatihah. Mim Maidah. Ya Yunus. Kenapa fami itu fa Fatihah, mim Maidah, ya Yunus? Kerana sehari semalam dia baca Quran 5 juzuk. Dia mula surah Fatihah, dia habis surah Maidah. Tu hari pertama. Hari kedua dia mula surah Maidah, dia habis surah Yunus. Mana sehari 5 juzuk. Hari ketiga mula surah Yunus. Lepas pada surah Yunus, habis surah Ba. Ba tu Bani Israel. Apa dia Bani Israel? Suratul Isra. Nama surah Isra atau surah Bani Israel. Lepas tu Waw, lepas tu Qaf. Qaf surah Qaf. Nun suratul Nas. Jadi sehari 5 juzuk, 6 hari khatam. Dari muda sampai tua, tiap-tiap minggu khatam Quran. 30 juzuk 6 hari. Ingat Quran macam photostat, macam kita ingat surah Fatihah. Kita hak tak hafal Quran ni gerak surah Fatihah pukul 3 pagi boleh sambung Fatihah lah. Kuliah kadang cari lakum tak jumpa. Kita tak hafal tak mana. Sampai dia jadi mahir dengan Quran, jadi darah daging dia. Sampai ketua ingat Quran kerana daripada mula kecil sampai tua tiap-tiap hari 5 juzuk. Seorang lagi imam di Masjid Amr bin Al-As, Syekh Muhammad Jibril. Kalau dia jadi imam bulan puasa tu, orang ratus ribu main semayang. Terutama malam khatam Quran. Dia pun bila orang tanya, baca Quran macam baca Fatihah, tak pernah salah. 30 hari bulan Ramadan, 30 juzuk. Satu malam 1 juzuk jadi imam yang tarawih. Dia kata amalan saya sehari 5 juzuk. Tak kira 5 juzuk tu sekali duduk 5 juzuk ataupun satu sekali semayang sejuzuk. 5 juzuk. Itu bagi mereka yang suka sungguh baca Quran. Kita hak jenis tak hafal Quran boleh baca sekali semayang 2 muka. 5 kali semayang 10 muka 1 juzuk. Sehari sebulan 30 juzuk. Sebulan boleh khatam sekali. Tak boleh juga. Itu bila kita boleh baca? Sehari 2 muka pun betul dah. Sehari selai 10 hari 10 helai. Sebulan 3 juzuk. Kalau sehari selai sebulan 10 hari 10 helai. Sebulan 30 helai. Mana sebulan 3 juzuk, 10 bulan 30. Setahun sekali boleh khatam kalau baca sehari selai. Baca sehari 2 muka, setahun sekali khatam. Baca sehari 10 muka, sebulan sekali khatam. Baca sehari 5 juzuk, 6 hari sekali khatam. Jadi dia beramal fami bi syauqin. Fa Fatihah, mim Maidah, ya Yunus. Ba tu Bani Israel, iaitu surah Isra. Shin surah Asy-Syu'ara. Surah Syu'ara juzuk 20. Qaf surah Qaf. Nun suratul Nas. Qul a'udzu birabbil nas. Maka dia amal sedemikian. Kita cerita boleh nak buat susah. Dalam duk cuti ni pun makan banyak, tidur banyak. Badan naik, pahala amalan tak tahu mana juga. Kita makan banyak, tidur banyak. Baca Quran, duduk 2-3 baris tu. Boleh baca sebaris 2 tu pun kira betul dah. Jadi dalam surah Yunus, surah yang ketiga daripada istilah tadi, ada ayat 12. Allah berfirman, surah Yunus, juzuk 11, muka surat 209. Wa idza massal insana ad-durru da'ana apabila menimpa akan seseorang manusia oleh kemudaratan, oleh bahaya.
datang kemudaratan, da'ana, dia berdoa kat kami. Allah Ta'ala kata, li jambihi, dalam keadaan berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'iman, atau berdiri. Dia teringat duduk dalam bahaya, dia doa. Sambil tidur pun dia baca, sambil duduk pun dia baca, sambil berdiri pun dia baca. Orang sakit tak boleh bangkit, doa sambil tidur. Sambil berduduk pun boleh. Kita duduk semayang, dia baca doa sambil duduk. Sambil berdiri pun ada. Orang tawaf sa'i baca doa sambil berdiri. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang tidur. Falamma kashafna anhu durrahu, tatkala kami hilangkan daripadanya kemudaratan itu, marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah, ia berlalu, ia kembali seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami terhadap bahaya yang telah menimpa akan dia. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, demikianlah dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka lalaikan, apa yang mereka lakukan. Jadi ayat 12 ni cerita ada orang bila susah baca doa, bila senang lupa kata dia pernah baca doa, dia pernah minta bagi senang. Ada orang masa tak ada kerja, baru habis mengaji, doa minta dapat kerja siang malam. Minta sana, minta sini, siang malam berdoa bagi dapat kerja. Dapat kerja, curi tulang, tuang tak kerja. Gaji nak. Dapat kerja, buat dosa dengan kerja itu, terima rasuah dapat kerja. Dapat kerja, dapat pangkat, masa tak dapat pangkat, minta naik pangkat, dapat pangkat, buat zalim, tindas orang bawah. Masa kamu susah minta Allah tolong, bila Allah tolong kamu terlupa pertolongan Allah yang bagi kat kamu. Seperti Sa'labah, masa susah minta kaya, bila kaya tahu keluar zakat. Jangan sampai kita jadi orang lagu ni. Masa susah minta tolong, bila dapat kesenangan lupa pertolongan itu anugerah Allah. Ni ayat 12 surah Yunus peringat kat kita ada orang yang lagu tu. Qul ara'aytum in atakum 'adzabullahi aw atatkum sa'a ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bila kamu duduk di dalam susah, hanya Allah tempat kamu doa. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullah atatkum 'adzabullah aw atatkum as-sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf, nama dia ikhfa. Kuntum, nun mati bertemu dengan ta, nama dia ikhfa juga. Kaf dengan ta ni huruf nipih. Bila huruf nipih, dengung dia nipih. Lawan dia huruf tebal. Huruf tebal kalau ada dengung, dengung dia tebal. Huruf tebal ada 7. Khussadaqtin qidh. Khussadaqtin qidh. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, za. Sebahagian daripada huruf tebal itu huruf yang kena dengung. Seperti sad. Nun mati bertemu dengan sad. Contoh dia mansur, min patahan nun sukun, sad dhammah waw sukun, ra, mansur. Oleh kerana nun mati bertemu dengan sad, nama dia ikhfa, kena dengung, 2 harakat. Dengung pada sad itu tak sama dengan dengung pada kaf. Di sudut mana? In kuntum, kuntum, kaf nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta, dengung, tapi dengung nipih. Kerana ta huruf nipih. Tapi nun mati bertemu dengan sad, dia kena tebal. Kerana sad huruf tebal. Maka kalau kita baca kuntum, dengung nipih. Kalau mansur, dengung nipih juga. Yang tu salah. Yang tu kena mau, kena tebal dengung dia, kerana sad huruf tebal.
dalam surah Waqiah, mawdud, zillim mamdud, mamdud, nun mati bertemu dengan dad, kena tabai. Mamdud salah, mawdud betul. Jadi ada dengu nipih, ada dengu tabai. Bilakah dengu itu menjadi nipih? Apabila bertemu dengan huruf nipih. Bilakah dengu itu menjadi tabai? Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf tabai. Mana contoh dalam Quran? Banyak contoh. Supaya kita tahu beza yang mana nipih, yang mana tabai. Yang mana dengu nipih, yang mana dengu tabai. Nanti kita cerita contoh-contoh yang banyak yang disebutkan dalam Quran. Ini contoh nipih. In kuntum. Contoh tabai. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzuruna nun mati bertemu dengan za. Za huruf tabai. Jangan baca afala yanzuruna. Salah. Yang betul yanzuruna. Nun kena tabai. Afala yanzuruna ila masih nipih. Afala yanzurun dah terbaik. Dulu mengaji di Masjid Azhar, kita baca afala, tak mau dia kata afala, afala, afala yang afala tak mau, afala 2-3 kali puas duk ulang. Afala dia kata tak mau, afala baru betul. Kita dengar macam semacam, tapi afala yang betul itu kita buka mulut sikit baru dia lambat sikit. Itu betul. Kalau pi terus tak buka mulut tu dia kata tak betul. Puas ulang. Nak bagi boleh. Sik baik dia tak angkat tongkat katok. Tak apa cengih. Ada hak cengih angkat tongkat terus. Jadi membaca kuntum dengan yanzurun beza. Kuntum nun mati bertemu dengan tak, tak huruf nipih. Yanzurun nun mati bertemu dengan za, za huruf tabai. Maka kuntum dengung dia nipih, yanzurun dengung dia tabai. Bila kita baca nipih dua-dua, tak betul. Afala yanzurun, salah. Afala yanzurun, betul. Ini satu contoh yang mudah kita ingat. Huruf tabai nak kenal macam mana? Kena hafal istilah khussa daghtin qiz. Dalam kitab Matan Jazariyah ada sebut kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, za. Contoh yang kedua, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Lepas tu ada sebut falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur nun mati bertemu dengan za. Maka kalau kita baca falyanzur, salah. Za tu kena tabai. Nun dengung dia kena tabai, kena za huruf tabai. Yang betulnya falyanzuri, yaun tabai, ya nipih. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Tu contoh-contoh yang boleh kita beza antara dengung tabai dengan dengung nipih. Kalau dengar qari yang bernama Imam Huzaifi, Imam Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dia cukup jaga jenis-jenis ni. Dengung terbaik, dengung nipih. Ataupun dengar Masyari Rashid, ataupun Sa'id Ghamidi, ataupun Mahir Al-Mu'ayqidi, mereka jaga jenis-jenis ni. Nun nipih, dengung terbaik, dengung nipih. Mat terbaik, mat nipih. Ulama bagi kaedah al-maddu yatba'u ma qablahu wal ghunnatu tatba'u ma ba'daha. Mad itu mengikut huruf sebelumnya, dengu itu mengikut huruf selepasnya. Kalau huruf sebelum mad itu huruf nipih, maka mad jadi nipih. Seperti kana, ka, kaf huruf nipih, maka mad dia ka. Kalau huruf sebelum itu terbaik, maka mad jadi terbaik. Seperti qaf, qala, kita tak kata qala. Qa, ka, beza. Ka, mat nipih. Qa, mat terbaik.
Kerana sebelumnya huruf tebal dan huruf nipis. Dengung dia kau hak selepas tu. Kalau selepas tu huruf nipis, dengung nipis. Kalau selepas tu huruf tebal, dengung kena tebal. Jadi huruf khussadaq tanqis tu hak jenis dengung, qaf tak dengung sebab dia huruf izhar, sad dengung. Huruf sebab dia masuk huruf ikhfa. Huruf ikhfa pun nama dia, huruf itbaq pun nama dia. Huruf ikhfa ni ada 15. Nak ingat dia kena hafal syair. Syair tu berbunyi sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba'dha lima. Huruf pertama daripada tiap-tiap perkataan itu adalah huruf ikhfa. Syair itu adalah kitab matan Tuhfatul Atfal. Dulu saya pergi tengok tok guru duk makan roti di Masjid Demirdash. Nama dia Syekh Abdul Hakim. Syekh Abdul Hakim Abdul Latif, ketua ulama qiraat di Mesir. Dia baca Quran bagi bulan puasa, jadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat 10-14 qiraat. Rakaat ni ulama ni jadi baca pelek ni. Qiraat ni pelek ni pula. Saat hafz, saat pindah warash, saat pindah qiraat ni qiraat 20 rakaat tu pelek macam-macam bentuk dia baca. Kadang maliki yaumiddin, kadang maliki yaumiddin, kadang wadduha wal laili iza saja, macam-macam pelek dia baca. Tiap-tiap malam orang dia jadi imam malam Masjid Azhar bulan sembahyang tarawih tu, orang dengar pelik-pelik. Apa dia ni? Kok ni sak kono sak ni. Dia pakar qiraat. Sebelum dia mati dia jadi ketua ulama qiraat di Mesir. Orang kata dia ni Quran tak basah. Sebab Quran tak basah, kalau ambil dia rendam dalam ayat yang basah badan dia, Quran duduk dalam dada dia tak basah. Dia hafal Quran ingat sungguh-sungguh. Dia tengah duduk makan roti di Masjid Demirdash sebab dia nak mengajar lepas asar. Saya pergi duduk depan dia. Syekh, dengar saya nak baca satu matan ni. Saya ambil duduk makan roti, dia dengar saya baca. Habis saya mengaji dia 5 minit ke 10 minit, satu kitab matan Tuhfatul Atfal, lebih kurang 60 bit. Baca kat dia. Dalam matan tu lah ada syair yang mudah kita ingat tentang huruf ikhfa yang saya baca tasan. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'za lima. Huruf pertama daripada tiap-tiap perkataan tu adalah huruf ikhfa. Sif sad, za zal, sana tha. Sif za sana kam jada syakhsun, kam kaf, jada jim, syakhsun shin, kam jada syakhsun qad sama, qad qaf, sama sin, dum tayyiban dal, tayyiban ta, zid fi tuqan zai fa ta, da' zalima dad dengan za. Semua tu huruf ikhfa yang kena dengur 2 harakat. Tapi dengur tu ada tebal, ada nipis. Masa mana tebal? Kalau dia jenis huruf tebal. Masa mana nipis? Kalau nak kena jenis huruf nipis. Jadi huruf tebal contoh dia za, contoh dia sad, contoh dia qaf, manqus, dad, mamdud. Nun mati bertemu dengan dad dalam surah Al-Waqi'ah ada. Baik, ni contoh yang jenis nipis. Walaqad arsalna ila min qablika fa akhadnahum bil ba'si wad dara' la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Lepas pada ayat tu Allah Taala sebut walaqad arsalna ila min qablika fa akhadnahum bil ba'si wad dara' la'allahum yatadarra'un. Ayat 42 kata Allah timpakan kepada umat terdahulu kesengsaraan, kesusahan, kemudaratan supaya mereka tadarru', berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudaratan itu kadang pada diri sendiri, kena sakit minta bagi lega, kena susah hati minta bagi senang hati,
Kena susah, fakir, minta bagi kaya. Kadang kena pada harta, kadang kena pada diri atau pada harta, kadang kena pada keluarga. Maka orang yang ditimpa kemudaratan, kesusahan, tidak ada tempat untuk dia minta tolong, melainkan hanya kepada penciptanya. Maka ayat 42 surah ini menyatakan la'allahum yatadarra'un, supaya mereka tadarru' kepada Allah. Tadarru' mana memohon dengan rendah diri, berdoa dan merintih kepada Allah Ta'ala. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Yang sebab mereka tak mau berdoa tu kadang-kadang disebabkan qasat qulubuhum, hati mereka kerah. Mereka dalam mudarat pun tak mau berhenti lagi pada dosa, masih duk buat maksiat, masih duk segan buat ibadat. Kerana dua punca. Punca pertama hati keras, punca kedua ditipu oleh syaitan. Ayat 43 surah Al-An'am. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ayat ni cerita Allah Ta'ala waktu mudarat pun, waktu ujian musibah pun, ada sebahagian manusia masih tak mau baca doa, masih tak mau tinggal dosa. Corona mai pun duk buat dosa lagi. Corona mai pun duk kira menyalahkan orang lain, tak doa tak mau baca. Orang pesan suruh baca doa, dia komplain. Doa kena baca, usaha kena lakukan. Usaha melakukan, doa tak baca tak boleh. Baca doa tak usaha tak boleh. Baca doa dan usaha dua dah buat dah, tak tinggal dosa tak boleh. Jadi nombor satu, bila kita menghadapi kesusahan, yang nombor satu kena bertaubat, kena berhenti daripada dosa. Nombor dua, baca doa. Nombor tiga, jaga ibadat. Ayat berapa kita baca hari itu dalam surah Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 156 kah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan bersabar dan semayang. Wallahu ma'as sabirin, Allah itu berserta dengan orang-orang yang sabar. Ayat dalam surah Al-Baqarah ini menawarkan kepada kita, ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 153 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Surat sebelah kanan bawah sekali. Sebelum tu fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Lepas tu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Orang yang menghadapi ujian dan kesusahan kena sedar dia kena isi diri dia dengan dua tiga perkara. Satu, isi dengan berhenti daripada dosa, dengan bertaubat. Allah bagi ujian corona, duk buat dosa lagi, maka dia tak betul. Kerana nak tolong hilangkan itu, nak hindarkan kita daripada corona, nak selesaikan masalah kita, apabila kita betul dengan kehendak Allah, Allah kasih dan suka orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah kasih kepada orang banyak bertaubat. Salah satu rukun taubat berhenti daripada dosa. Yang kedua kita berusaha jaga SOP. Yang ketiga jaga ibadat. Ista'inu bis-sabri was-salah, jaga semayang. Di samping kesabaran, bis-sabri jaga kelakuan, sifat sabar. Sabar ni salah satu kelakuan yang mulia. Jaga, jauhi dosa satu, usaha dengan cara yang betul, jaga ibadat, jaga kelakuan. Mana bukti jaga kelakuan? Bis-sabri, sabar. Sabar itu kelakuan yang mulia. Mana bukti jaga ibadat? Bis-salah was-salah,
jaga semayang. Mana bukti kena usaha? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kena usaha. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka ubah dengan diri mereka sendiri. Mana bukti kena jauhi dosa maksiat? Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Jauhi dosa yang zahir, dosa yang batin. Allah timpakan musibah disebabkan dosa manusia, kata dalam sebahagian ayat yang lain. Allah timpakan musibah demi musibah disebabkan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah timpakan musibah kerana punca perbuatan tangan kamu sendiri. Jadi ayat lain kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerosakan di darat dan di laut berpunca daripada perbuatan tangan manusia. Jadi Allah Ta'ala ajak akibat kesalahan itu kadang-kadang punca daripada perbuatan manusia. Antara dalilnya ayat dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja benda baik yang kamu dapat, ia datang daripada limpah kurnia Allah kat kamu. Kamu cerdik, kamu sihat, kamu kaya, kamu senang, kamu bagus, kamu rajin ibadat, kamu segak. Apa saja benda yang nikmat yang menyukakan kamu, kamu kena lihat ia datang daripada Allah. Kalau kamu berasa hak kamu, kamu akan jadi ego, sombong, angkuh, ujub, kena sifat-sifat buruk yang Allah murka. Kadang kita cerdik, duduk sembang kat orang kata kita cerdik. Kita kaya, kita kata aku pandai cari harta. Kita segak, kita hina orang huduh. Kita putih, kita kutuk orang hitam. Pasal kita berasa hak kita. Quran kata, benda elok kamu dapat, kamu kena berasa itu anugerah Allah kat kamu. Baru tak lingkup diri kamu. Tidak jahanam. Tapi bila kamu kena benda buruk, kamu kena rasa ni punca daripada diri kamu. Supaya kamu kembali ke pangkal jalan memperbetulkan kehidupan kamu dan bertaubat. Orang taubat yang banyak taubat Allah kasih. Allah tukar daripada orang kamu jauh dekat dengan Allah, daripada kamu darjat rendah naik tinggi. Dan Allah suka kat kamu kerana kamu banyak bertaubat. Jadi ayat dalam surah An-Nisa, ayat 79 surah An-Nisa, juzuk yang kelima, muka surat 90, belah kiri bawah sekali. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa sahaja kebaikan yang kamu dapat, maka ia datang dari sisi Allah. Allah yang anugerah kat kamu. Dengan limpah kurnianya, benda-benda baik kamu dapat. Kamu dapat hidup, tak mati lagi. Kamu dapat sihat, tak sakit. Kamu dapat duit, ada duit, tak hutang keliling pinggang. Kamu dapat rumah, tak gaduh tidur tepi jalan. Kamu dapat wajah yang sempurna, tidak cacat. Muka tak cacat, telinga tak pekak, mata tak buta. Banyak nikmat kamu dapat, faminallah. Kamu akal waras, tak gila. Kamu tubuh badan boleh bergerak, tak lumpuh. Tangan kaki kamu tak patah. Macam-macam nikmat kamu dapat. Hak kamu, jangan kamu berasa hak kamu. Tidak kamu terlupa nak syukur, kamu jadi belagak. Ia datang pada Allah. Sambungan ayat menyatakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa sahaja benda buruk yang menimpa kamu, ia berpunca dari diri kamu sendiri. Kamu sakit, mungkin kamu terlajak makan gula, akhirnya kencing manis. Kamu terlajak makan masin, darah tinggi. Kamu terlajak makan pedas, jadi buasir. Kamu sakit, mungkin kamu silap makan, atau kamu tak jaga kesihatan.
Kamu tak pandai mungkin kerana kamu malas mengaji, ataupun kamu mengaji tak ikut adab mengaji. Akhirnya orang mengaji pandai, kamu mengaji tak pandai. Kamu susah mungkin kamu malas kerja, atau kamu kerja tak berjaya sebab kamu kerja dengan tak ikut peradaban yang betul dalam bekerja. Mungkin kamu kerja, kamu curi tulang. Mungkin kamu kerja tak berkat, tinggal sembahyang 5 waktu. Mungkin kamu kerja, duit kamu dapat kerja, orang dapat duit simpan belanja tempat baik, kamu dapat duit pitikan nombor ekor. Kamu dapat hilang keberkatan dalam cari rezeki. Mungkin kamu cari rezeki dalam keadaan buat dosa, sama-sama cari rezeki itu. Apa saja benda baik yang kamu terima, ia datang daripada sisi Allah. Apa saja benda buruk yang menimpa kamu, ia berpunca daripada diri kamu sendiri. Ayat ni ajak adab kita dengan Allah. Ketika kita dapat senang, kita kata ni anugerah Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bila kita susah, kita kata mungkin ada salah aku, lalu Allah timpakan keburukan-keburukan. Kerja aku bertaubat, memperbetulkan hubungan aku dengan Allah, usaha dengan cara betul untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa, di samping jaga kelakuan yang baik. Dengan 4-5 perkara tu, mudah-mudahan Allah datangkan pertolongan secepat mungkin. Hentikan maksiat dengan rajin bertaubat, jaga ibadat, jangan tinggal sembahyang, kemudian jaga kelakuan, sabar dan sebagainya, dan berusaha dengan cara yang betul. 4 ni kena ada kat kita nak bagi hilang corona dan segala masalah yang kita hadapi. Jauhi maksiat dengan bertaubat yang nombor 1, jaga ibadat, jaga kelakuan yang ketiga, yang kedua jaga ibadat, yang ketiga jaga akhlak, yang keempat berusaha dengan cara yang betul. Jadi SOP tu nombor 4. Nombor 3 jaga kelaku. Jangan duk berkeliling dengan orang, jangan duk kutuk orang, jangan cari pasal masalah kita kelaku kau teruk. Nombor 2 jaga ibadat. Nombor 1 jauhi dosa, berhenti daripada buat dosa dan bertaubat. Kalau 4 ni himpun pada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala cepat datangkan pertolongan dan makbulkan doa kita secepat mungkin. Masa pun dah hajarlah. Kita sambung besok pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.